dalam ayat 164 Allah sebut tak cara nak dapat syifa dan rahmat dalam Al-Quran. Cara dia. Apa dia? Allah kata apa? Laqad mannallah. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada orang beriman. Tengok Allah kata kepada orang beriman, bukan pada manusia. Faham tak? Jadi nikmat ni yang sedar ini adalah nikmat hanya orang beriman je. Orang lain tak sedar. Orang lain kata apa nikmat ni kurang-kurang. Tak adalah. Jadi yang rasa nikmat ni orang beriman. Apa dia nikmat kepada orang beriman? Iz ba'asa fihim. Ketika mana Allah mengutuskan kepada mereka Rasul, seorang Rasul. Rasul saja bukan nikmat. Kalau Rasul saja bukan nikmat. Yang Rasul tu menjadi nikmat sebab apa? Sebab yatlu alaihim ayati. Dia membaca kepada kamu ayat-ayat Allah. Satu cara dia. Yang kedua, wa yuzakkihim. Apa makna wa yuzakkihim? Dia menyucikan jiwa mereka, jiwa orang beriman. Dan lepas tu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan dia mengajar orang beriman kitab. Apa makna kitab? Wal hikmah sunnah. Okey, mula-mula Tuhan kata Nabi ni membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan. Yang ketiga, mengajar. Adakah ini ikut tertib? Membaca, menyucikan dan mengajar. Ikut tertib. Bila hati manusia akan suci, bersih? Hati suci dulu baru belajar Quran ke? Belajar Quran dulu baru suci? Jadi ayat tu ikut tertib ke? Tak kan? Kalau ikut tertib macam mana? Baca, kemudian mengajar, kemudian bersihkan kan? Jadi kenapa tak ikut tertib? Mana ada manusia suci hati sebelum dia belajar Al-Quran? Quran yang akan mensucikan hatinya. Tapi kenapa Allah sebut mensucikan hati mereka, membersihkan hati mereka? Baru Allah sebut mengajar. Boleh faham? Kalau tak suci macam mana nak belajar? Kalau tak belajar macam mana nak suci? Yang banyak yang kotor-kotor tu, yang buat maksiat, sebab dia belajar Quran ke sebab apa? Sebab tak belajar lah. Betul? Jadi nak bersihkan mereka dengan apa? Ajar Al-Quran. Mengajar dulu baru suci. Betul kan? Jadi kenapa Allah sebut mensucikan mereka, baru sebut mengajar mereka Al-Quran? Boleh faham soalan? Jawapannya? Jawapan sahih tapi jawapan orang tak tahu lah. Subhanallah. Sama dengan surah Ar-Rahman. Allah kata apa? Ar-Rahman. Surah tu nama dia Ar-Rahman dan bermula dengan apa makna Ar-Rahman? Allah sangat penyayang pada manusia. Apa bukti? Dalam surah Ar-Rahman Allah sebut banyak bagi matahari, bulan, bintang kan, hujan dan sebagainya. Tapi yang pertama Allah sebut apa dia? Allama. Allah tak kata turun Al-Quran, Allah tak kata baca, tapi allama. Apa makna allama? Mengajar. Allama makna mengajar. Lepas allama Al-Quran Tuhan sebut apa? Khalaqa. Dia mencipta manusia. Yang mana dulu? Mengajar dulu ke cipta manusia? Cipta dulu, baru mengajar kan? Dan kalau belum ada, macam mana nak mengajar? Tapi Allah sebut yang mana dulu? Mengajar dulu. Kenapa? Sama dengan soalan tadi. Kenapa Allah sebut mengajar Quran baru mencipta manusia? Tak ikut tertib. Apa dia? Ajar roh.
ajar Quran masa kita dalam roh. Tapi keluar-keluar tak faham pun. Kita berfikir nak faham ayat Allah dapat pahala tak? Sebab tu saya suruh berfikir, kalau saya tanya saya jawab tak dapat pahala, rugi. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, matlamat aku cipta kamu satu je. Sebelum aku cipta kamu, aku nak bagi tahu matlamat. Tujuan aku cipta satu je, supaya kamu belajar Quran. Faham baik-baik. Kerana nak belajar Al-Quran, kerana inilah aku cipta kamu. Maka jangan melencong. Dan juga bermakna, selagi kamu tak belajar dan faham Al-Quran, kamu bukan manusia. Sebab manusia dicipta untuk belajar Al-Quran. Jadi Allah sebut objektif dahulu, supaya manusia tak terpesong. Boleh faham? Sebab itulah ramai manusia terpesong sebab tak tahu matlamat hidup. Betul? Bila pergi sekolah, tengok-tengok lain yang patut dapat, lain yang dia dapat. Sebab apa? Dia tak tahu apa matlamat dia pergi sekolah. Akhirnya melencong, gagal. Sama juga orang Islam, ada Quran, tapi akhirnya tak sama dengan Al-Quran. Sebab apa? Dia tak faham, dia wujud ke dunia untuk belajar Al-Quran. Maka sebab itu Allah ingatkan, ingat, aku nak cipta kamu untuk apa ni? Allamal Quran. Sama juga surah tadi Ali Imran, Allah sebut membersihkan mereka, baru sebut mengajar mereka. Iaitu Allah nak beritahu apa? Tujuan mengajar Al-Quran, tujuan mengajar As-Sunnah ialah untuk membersihkan hati kamu. Ingat, bila kamu baca Quran, bila kamu belajar hadis-hadis Nabi Sunnah, ingat tujuan tu. Nak bersihkan hati daripada sifat yang kotor, daripada dengki, daripada dendam, daripada tak ada kasih sayang, daripada rasuah, daripada menipu. Ingat. Boleh? Tapi ramai yang baca Quran tak faham tujuannya. Betul? Ramai yang baca Quran, dia faham apa dia tujuannya. Nak dapat pahala. Lagi? Nak cepat khatam. Lagi? Halau? Halau hantu. Tak ada kaitan langsung. Allah kata, wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Betul kan? Sebab itulah sahabat bila dapat Quran, berubah tak? Rumah yang panas barang, yang garang, bila masuk Islam, tenang tak? Tenang. Bilal masa sebelum Islam hina, jadi hamba abdi, tapi bila masuk Islam mulia tak? Bersih tak dia? Walaupun kulitnya hitam, bersih. Ahli surga. Sebab semua sahabat faham, bila dapat Quran dah tahu dah, ini nak bersihkan aku, nak bersihkan jiwaku. Akhirnya dia baca satu-satu, kemudian dia amalkan, kemudian dia sampaikan. Ubah masyarakat. Kan? Okey? Jadi kalau nak dapat syifa, nak dapat rahmat daripada Al-Quran, tadabburlah Al-Quran. Jangan baca saja.